Assalamualaikum kepada pensyarah penyelia Dr. Suziani. Hari ini saya akan membentangkan hasil daripada mini kajian saya yang bertajuk Kesihatan Mental dalam kalangan guru pendidikan khas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sebelum itu, saya akan terangkan sedikit mengenai definisi kesihatan mental. Menurut Jalaluddin et al. Pada tahun 2015, kesihatan mental merujuk kepada keadaan keseimbangan dalaman yang dinamik yang membolehkan individu menggunakan kebolehannya selaras dengan nilai sejagat dalam masyarakat. Setiap manusia tidak terkecuali mengalami masalah kesihatan mental termasuk kepada guru pendidikan khas. Guru pendidikan khas mengalami tekanan emosi yang tidak stabil disebabkan oleh pelbagai masalah tingkah laku murid berkeperluan khas dan sekaligus perlu memenuhi keperluan khususnya dari segi pendidikan kepada murid tersebut. Bahkan sejak kebelakangan ini, virus COVID-19 yang melanda negara telah menyebabkan penutupan sekolah secara vertikal dan seterusnya timbul masalah kepada guru pendidikan khas. Hal ini kerana guru pendidikan khas perlu menyediakan inisiatif yang sesuai untuk melaksanakan pengajaran kepada murid tersebut. Dalam masa yang sama, hal ini mendorong kepada masalah kesihatan mental kepada guru pendidikan khas jika tidak dibantu dengan secara lebih mendalam. Oleh itu, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengukur tahap kesihatan mental. Yang kedua, mengenal pasti faktor penyumbang masalah kesihatan mental. Yang ketiga, mengenal pasti langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental dalam kalangan guru pendidikan khas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Berikut merupakan metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji. Reka bentuk kajian yang digunakan berbentuk tinjauan merangkumi 30 orang guru pendidikan khas di daerah Kunak Sabah. Dari segi pengumpulan data, pengaji telah mengedar borang soal selidik melalui secara dalam talian dengan menghantar link Google Forms kepada responden tersebut. Dan seterusnya, analisis deskriptif digunakan merangkumi kekerapan, peratus, min dan sisian piawai. Terdapat dari segi instrumen kajian, terdapat 4 bahagian iaitu bahagian A demografi responden, bahagian B tahap kesihatan mental, bahagian C faktor penyumbang kepada masalah kesihatan mental dan bahagian D langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental. Untuk objektif pertama iaitu mengukur tahap kesihatan mental, pengkaji telah menggunakan interpretasi min bagi mengklasifikasikan dapatan keseluruhan min bagi objektif pertama dan dirujuk berdasarkan kajian daripada Ridwan pada tahun 2012. Berikut merupakan hasil daripada dapatan daripada pengedaran borang soal selidik tersebut. Dari segi jadual 1, demografi responden, demografi dibahagikan kepada 6 iaitu jantina, umur, bangsa, tahap pendidikan, jenis sekolah, pengalaman mengajar pendidikan khas. Dan berikut merupakan dapatan yang diperoleh. Berikut merupakan jadual yang kedua iaitu tahap kesihatan mental guru pendidikan khas sepanjang tempoh PKP merangkumi objektif yang pertama. Daripada keseluruhan objektif pertama ini, kita dapat nilai min keseluruhan sebanyak 2.24 merangkumi interpretasi min iaitu baik. Kita dapat lihat sendiri keseluruhan penyataan menunjukkan responden memilih skala Likert jarang dan tidak pernah. Dan bagi soalan yang berbentuk positif seperti nombor 5 dan nombor 6, sebahagian besar responden memilih sangat kerap dan kerap. Manakala jadual ketiga faktor penyumbang kepada masalah kesihatan mental dalam kalangan guru pendidikan khas sepanjang tempoh PKP yang merangkumi objektif yang kedua. Berikut merupakan penyataan berdasarkan objektif nombor 2. Kita dapat lihat di sini sebahagian responden memilih skala Likert tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap sebahagian besar pernyataan diberikan. Hal ini kerana guru pendidikan khas dapat mengawal faktor luaran dan faktor dalaman yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental khususnya sepanjang tempoh PKP ini. Dan akhir sekali, jadual yang keempat, langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental dalam kalangan guru pendidikan khas sepanjang tempoh PKP. Kita dapat lihat di sini, sebahagian besar responden memilih skala Likert setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan kecuali pernyataan nombor 5 dan nombor 6. Hal ini kerana sebahagian besar responden tidak memilih langkah untuk menggunakan talian perkhidmatan dan juga daripada sokongan doktor kerana memiliki beberapa keterbatasan dari segi waktu untuk membantu guru pendidikan khas dalam mengurangkan masalah kesihatan mental. Dan saya dapat simpulkan bahawa diharap kajian ini dapat memberi implikasi kepada pelbagai pihak dalam mengetahui kesihatan mental guru pendidikan khas sepanjang tempoh PKP. Dan hasil kajian ini dapat dilihat bahawa peranan orang sekeliling penting dalam membantu mengurangkan masalah kesihatan mental yang dialami oleh guru pendidikan khas. Dan pengkaji mengharap
untuk kajian pada masa akan dapat diluaskan pelibatan kepada peringkat negeri atau peringkat kebangsaan. Hal ini bagi meningkatkan bilangan responden agar dapat mempelbagaikan dapatan yang diperoleh mengenai kesihatan mental guru pendidikan khas. Itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.